siap? Okey, dah habis ya, clear? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar tingkatan 5 kimia. So hari ni kita nak belajar, nak ulang kaji, bukan nak belajar pun. Okey, nak ulang kaji mengenai buku teks. Okey, dalam buku teks dan esei sikit lah ya. Okey, supaya kamu semua mantap untuk bab termokimia ini. Okey, nanti untuk hari Rabu kita akan masuk bab yang baru. Okey. So, semua orang buka buku, okey, muka surat 140. Okey, muka surat 140. Okey, 140. Sila lihat semua buku ya. Okey, pastikan semua pelajar ada buku. Okey, buku nota dan buku latihan tuliskan tajuk ujian pencapaian. Ujian pencapaian. So, hari ni kita nak test. Okey, kita nak tengok bagaimana kamu punya hasil daripada apa yang kita belajar selama ini. Okey, jom kita tengok ujian pencapaian. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 dia kata dalam suatu eksperimen, 100 cm padu, 100 cm padu asid hidroklorik. 100 cm padu asid hidroklorik cair HCl dicampurkan dengan 100 cm padu larutan natrium hidroksida. Nampak sahaja ini mengenai asid dan alkali. So asid dengan alkali maksudnya dia menggunakan haba. Haba apa ini? Haba peneutralan. Dalam cawan polistrina. Dalam cawan polisterin. Kepekatan asid dan alkali adalah sama. Suhu campuran itu bertambah sebanyak 7 darjah Celsius. Bermaksud yang ini adalah kamu punya theta. Hitungkan nilai haba yang dibebaskan. Bila dia nak nilai haba yang dibebaskan, ini bermaksud dia nak kamu punya Q. Okey, jom kita buat bagaimana nak jawab soalan ini. Sediakan buku kamu, saya guide kamu. Nanti kamu kena buat sendiri ya untuk buku photostat. Okey, untuk soalan ini. Dah sedia ke semua Aiman? Dah sedia ke Aiman, Kamarul? Dah. Okey. Hari ini Aiman ada internet. Tahniah kepada Aiman. Okey. So kita tengok muka surat nombor 1. Okey. Muka surat nombor 1. Soalan nombor 1. Apa kecerdas Cikgu Ziana ni? So dia bagi apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah kamu punya M tadi 200, betul? Isi padu dia adalah 200. So, theta dia bagi adalah 7 Celsius. So, nak dapatkan Q macam biasa, MC theta. Okey, siapa cepat dia dapat? Cepat tekan kalkulator. 200 kali 4.2 kalikan dengan 7. Okey. Najwa, berapa jawapan awak Najwa? Syamil? 5880. Okey, tahniah. Berapa unit dia? 5880 joule. Okey, tahniah Aiman. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata soalan ni sikit je, macam tak menarik ya. Yang menarik tu bila kita dapat jawab soalan esei. Tu nanti menarik tu. Soalan nombor 2. Macam pernah jawab cikgu? Ya, pernah jawab. Pernah jawab dia guna soalan ni dalam yang hari tu kita punya MRSM ke SBP yang ada train ni. Train hidrogen ni. So dekat sini bacalah dulu. Dalam usaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Syarikat Sifang telah mencipta tram berkuasa hidrogen pertama di China. Tram tersebut beroperasi sepenuhnya dengan sel bahan api hidrogen. Apabila 1 mol hidrogen dibakar, haba terbebas ialah 282 kilojoule.
So maksudnya kamu punya haba yang terbebas dalam 1 mol. Maksudnya ini adalah delta H ataupun haba pembakaran kamu lah. Okay. Kelajuan yang tertinggi adalah sebanyak 70 km sejam dan digunakan di bandar sahaja. Tram ini direka dalam membawa 380 penumpang. Maksudnya dalam 70 km sejam. Laju ke tidak? 70 km sejam. Laju ke tak Syamil? Oh Syamil, 70 km dalam masa sejam. Laju itu. Laju tu 70 km per jam. Bila lah kita nak pergi China ni ya? Boleh juga kita try ni. Okay. So nanti habis COVID kita insyaAllah kita pergi ya China ya. Okay, beramai-ramai kita buat rombongan 5 beta. Okay, berdasarkan artikel, okay, adakah tindak balas tersebut tindak balas endotermik ataupun tindak balas exotermik? Tindak balas endotermik ataupun tindak balas exotermik? Siapa dapat jawab? Anyone? Exotermik. Endotermik ke exotermik? Apa dia? Exo. Oh, dia menghasilkan haba. Dia ni nampak dah ni. Haba terbebas. Ni. Ni trik dia. Haba terbebas. Okay, bila haba terbebas confirm dia adalah tindak balas exotermik. Tulislah tindak balas tindak balas mana Cikgu Ziana? Okay, tindak balas. Okay. Tindak balas exotermik, okay, kerana haba dibebaskan. Okay, dibebaskan delta H negatif. Okay, tulis ya, tapi tulis jawab soalan je lah. 2A1. Atau buat macam tu. Okay. Okay, kalau saya laju bagi tahu ya. Okay. Tuliskan persamaan. Yang ini persamaan ni dia kata yang ini persamaan. Persamaan termokimia. Kalau persamaan termokimia mesti ada nilai delta H ni ya. Okay. So ini tindak balas apa? So ini dia kata nak menghasilkan hidrogen kan daripada steam. So dia maksudnya bebas daripada pollution lah, bebas daripada pencemaran. Oh hebat daripada pencemaran. So maksudnya bukan nak menghasilkan hidrogen, maksudnya bukan nak menghasilkan hidrogen, dia nak menggunakan hidrogen lah. Maksudnya dia nak gunakan hidrogen, dia nak hasilkan steam. Berkuasa hidrogen pertama. Berkuasa hidrogen tu maksudnya dia gunakan hidrogen. Bila dia bakar, dia panaskan, dia buat haba pembakaran, mesti dia tindak balaskan dengan oksigen. Dan yang akan terhasil adalah H2O ataupun air. So kamu nampak H2O. H2O ni maksudnya green lah. Dia maksudnya green teknologi lah. Teknologi hijau. Gas rumah hijau. So dia tidak menghasilkan apa-apa pencemaran. Ini adalah persamaan dia. Okay. Seimbang ke tak persamaan ni? Kau tengok sama ni seimbang ke tak? So macam mana seimbang? Tolong seimbangkan weh. Najwa, Hamizah, Aini, Nuraini, semua aku sebut nama. Sini O ada 2. Nak jadikan 2, kita letakkan 2 kat sini. H jadi 4. Nak jadikan 4, letakkan 2 dekat sini. Dah siap ke? Belum. Sebab dia kata nak persamaan termokimia. Okay, nak persamaan termokimia, kamu buat delta H sama dengan, so tadi kau tahu exotermik. So exotermik kau letakkan negatif. Negatif 282 kilojoule mol negatif 1. Kalau kau buat 282 kilojoule jawapannya, salah. Salah. So kamu punya persamaan ini mesti ada nilai delta H. Faham? Faham ke anak-anak semua? Faham ke Koma? Faham cikgu. Alhamdulillah. Semoga kita hari ni kita belajar slow. Betul slow hari ni kita belajar. Tahap puasa 10. Okey. Alamak apa pun jadah yang peserta ni. Okey. Soalan yang seterusnya. Lukis gambar Raja Aras. Lagi senang.
Gambar Raja Aras, saya nak ingatkan, nak tegur ya pelajar-pelajar. Bila saya tanda kamu punya buku yang photostat tu, saya tanda banyak kesalahan. Kesalahan pertama, tak tulis tenaga. Siapakah manusia itu? Baik mengaku cepat. Siapa latihan yang dia bagi kat cikgu, dia tak tulis tenaga. Okey, kemudian kamu tahu dia exothermic, maksudnya tenaga hasil lagi tinggi berbanding dengan hasil pula. Ini apa namanya? Bahan. Bahan yang bertindak balas lagi tinggi berbanding dengan hasil tindak balas. So maksudnya anak panah turun ke bawah. Tak ada anak panah ni salah. Ingat tu. Okey. Kemudian manakah aku punya tadi? Okey. Kemudian keluarkan dia punya equation. Persamaan. Persamaan belah kiri kau tulislah 2H2 tambah O2. Belah kanan 2H2O. Dah siap ke Aiman? Aiman dah siap? Belum. Apa yang tak ada lagi? Tak ada delta H. Bagus. So tulis delta H sama dengan negatif 282 kilojoule mol negatif 1. Okey, ini barulah dapat 2 markah. Ini baru dapat 2 markah. Jangan buat kerja separuh jalan. Dapat kerja separuh. Macam kamu makan tapi kau makan nasi je. Kau tak makan ikan, tak makan tu. Terlupalah mak nak ambil. Kenapa Aiman kau tak ambil ikan, ayam cik mak buat tu? Lupalah mak. So macam dia juga. So kamu jangan lupa ya anak-anak semua. Okey, soalan nombor B. Dah lukis siap, dah cantik dah lukis. Buat soalan nombor B pula. Dalam satu eksperimen dia kata 50 gram cecair hidrogen dibakar dalam oksigen yang berlebihan. Jisim atom dia adalah H sama dengan 1. Itu biasalah. Hitungkan bilangan mol hidrogen yang digunakan. Apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah mass ataupun jisim untuk yang ini. Cecair hidrogen. So dia punya jisim dia adalah 50 gram. Soalan nombor 1. Kirakan bilangan mol. So nak kira bilangan mol, macam biasa jisim bahagikan dengan mol untuk hidrogen. Jisim 50 bahagikan dengan dia punya jisim mol lah. Okey, di sini dia molekul H2, maksudnya ada 2H. 2 kalikan dengan 1, berapa? 2. 50 bahagi 2 berapa Najwa? 50 bahagi 2. Tak payah pakai kalkulator. Tekan 25. 25 mol. Dah siap. Okey, dah siap dah. Okey. Soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2 dia kata jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 50 gram hidrogen dibakar. Okey, hitungkan jumlah tenaga yang dibebaskan 50 gram hidrogen terbakar. Maksudnya untuk bilangan mol 25 mol lah. Dia tak nak 1 mol. Hati-hati ya, nanti tiba-tiba kau kira delta H. Selalu sangat saya tengok pelajar yang baru hari tu pun sama juga. Orang suruh kira perubahan suhu, dia kira perubahan haba. Manalah cikgu tak membebel koma-koma sekalian. Okey, jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 50 gram hidrogen dibakar. Okey, so nak kira macam itu, kau buat cakap lah. Okey, yang ini untuk 1 mol, 282. Kau tulis 1 mol hidrogen, tulis ya, dibebaskan. Membebaskan. Ya Allah, ayat bahasa Melayu. Membebaskan 282 kilojoule tenaga. Okey, 282. Yang ini ya, yang ini. Delta H dah dibagi. So sekarang ni dia kata kalau lah 25 mol, yang ambil yang ini pula. So masuk sini. Jika 25 mol
hidrogen. So dia akan membebaskan berapa? So macam biasa Q sama dengan delta H sama dengan Q bagi N. Okay, sekarang ni kamu nak Q. So nak Q 282 kilojoule. Okay, kilojoule mol negatif 1 kalikan dengan 25 mol. Berapa? Cepat koma, kirakan. 7050. Terima kasih. Unitnya apa nak? 7050 unit? Kilojoule. Pandai. 7050 kilojoule. Dah siap. Ya Allah, senangnya soalan. Okey, so kamu boleh scan dekat sini untuk latihan tambahan. Okey. So kamu nak buat latihan ini ke ataupun latihan AC equation? Tengok soalan C tu tinggal tu. Mana? Oh, wajar. Wajar, terima kasih Syamil. Okay, wajar kan ini adalah salah satu soalan. Okay, baik. Okay, dia kata, wajar tak dia kata penggunaan hidrogen sebagai bahan api fosil? Okay, saya nak Zoamin. Oh, Zoamin. Cuba jawab. Kalau kamu kata wajar, dapat markah. Tapi rasanya lebih kepada wajar ke tak wajar? Pikir. Wajar ke tak wajar kita gunakan hidrogen? Kalau ngomong sebagai teknologi hijau ni, ini adalah salah satu soalan yang SPM kamu nanti tahu sebenarnya. Cikgu tak tipu, cikgu cakap betul. Nanti akan datang, dia punya soalan macam ni. Okey, siapa yang boleh jawab? Wajar ke tak? Janganlah takut. Okey, wajar ke tak? Agak-agaknya lah. Okey, wajar ke tak? Wajar. Okey, kenapa wajar? Sebab dia menghasilkan apa yang dihasilkan kat sini? Air kan? So dia menghasilkan air, maksudnya dia punya sesuai lah, wajar lah kita gunakan sebagai gas tersebut, gas hidrogen tersebut. So cikgu, ayat dia macam mana cikgu? Yelah cikgu bagi ayat. Ni. Okay, C. Hidrogen, okay, boleh digunakan. Cikgu tulisan tu cantik cikgu, saya tak faham cikgu tulis. Okay, boleh, baik. Okay, sebagai, koma cubalah guna drawing tablet ni, susah nak belajar macam budak tadika. Menulis. Digunakan sebagai bahan api kerana tenaga yang dibebaskan. Ni kalau cikgu BM ni dah marah ni, dengan bebaskan ni disalahkan ni. Dibebaskan apabila 1 gram hidrogen dibakar adalah sangat banyak. Sebab tenaga tu tenaga yang dihasilkan tu untuk 1 gram tu banyak. Besar. Berapa tadi? Banyak 7. Dalam 1 gram tadi dia punya tadi tu 7,000 lebih, 7,050. Kalau untuk 25 mol, kalau 1 mol pun dah dihasilkan 282,000 kilojoule. Kalau 25 mol 7,050 joule. Kiranya besarlah juga tenaga yang digunakan tu. Sebab tu dia kata bahan api tu hidrogen sesuai. Sebab dia punya haba tenaga yang dibebas tu untuk 1 gram tu sangat banyak. Lagi satu. Satu lagi kamu cakaplah. Ia merupakan bahan api yang bersih kerana pembakarannya hanya
menghasilkan air. Nampak tadi hidrogen tambah oksigen akan dapat air. So kamu cakaplah bahan api hidrogen bersifat tenaga boleh diperbaharui. Perbaharui cikgu. Okey, harui. Okey. So baru step yang pertama. Okey, yang kedua cikgu tulis kat sini boleh? Okey, sebaliknya tulis dia atas ni, minta maaf ya. Sebaliknya cikgu mana nak tulis expression lain ni. Sebaliknya hidrogen ini kalau kamu kata tak wajar. Yang ini sebaliknya ni kalau kamu kata tak wajar lah. So yang ini kalau kamu kata wajar, atas ni untuk kalau atas cikgu pakai pen yang lain lah. Sebab yang ini jawapan untuk tak wajar. Okey. Ni sebaliknya, sebalik ni maksudnya kalau kamu kata wajar, kamu dapat markah. Kamu kata tak wajar, kamu dapat markah. Kemudian kamu explain. Contoh macam ni lah. Sebaliknya hidrogen merupakan gas yang mudah terbakar. Bahayalah kan? Bahayalah dia guna gas yang mudah terbakar. Mana tahu tiba-tiba meletup. Alah, susah juga, bahaya. Ini kan yang dekat KL itu pun boleh berteduh. Agak-agak kalau dia pakai hidrogen. Okay. Dan penyimpanannya adalah susah. Susahlah sebabnya sebab dia mudah terbakar. Bila mudah terbakar, maksudnya kamu kena simpan bila dalam keadaan tempat yang tak ada oksigen. Kalau ada oksigen, dia confirm dia akan meletup. Dia akan tidak malas. Penyimpanan cikgu, penyimpanannya adalah susah, adalah sukar. Okay, kemudian lagi selain daripada itu kos. Okay, yang ini kalau siapa yang pilih tak wajar ya. So cikgu bagi dua jawapan lah. So kos penghasilan bahan api hidrogen hidrogen mahal. Okay, mahal. Okay. So warna biru tu untuk tak wajar. Warna hitam tu adalah untuk wajar. So nanti kalau tak sempat nak salin, boleh salin masa nantilah. Record, cikgu buat video record nanti, kamu boleh salin. Okay, Adan baru masuk. Syahdan, kenapa baru masuk Syahdan? Tak apalah, asalkan dia masuk. Okay. So, habis untuk bab termokimia. So kita ada 3 waktu untuk tutorial. So waktu untuk tutorial. Okay, ada latihan tambahan untuk kamu. So dekat sini cikgu ada latihan 4 soalan. Okay, cikgu ada 4 soalan dan sedikit. Tapi yang soalan ni, yang ini soalan tambahan. Okay. Saya rasa kalau kamu buat ni, saya akan bagi untuk nantilah untuk waktu termokimia. Kita nak tengok contoh. Okay, contoh soalan esei. Okay, jom kita tengok contoh soalan esei dulu ya. Mana soalan esei saya? Ini soalan lain. Oh, macam dah kena buang je. Okay. Okay, sebelum saya mencari soalan esei saya, kamu boleh salin baliklah. Salin tadi ya. Kalau tak cukup masa. Salin balik. Okay, salin dulu ya. Cikgu cari jap. Cikgu punya macam dah hilang aja. Nak snap gambar pun boleh. Okay, kejap ya. Maaf ya. Salah. File Explorer. Astaghfirullahalazim. So, cikgu nak cari dekat dokumen, dekat subjek, dekat kimia, modul, Chemquest.
Okey, hilang pula. Mesti anak saya main kereta kot. Okey, kita tengok kepada soalan objektif, esei dia. Okey, macam mana bentuk soalan esei? Okey, tengok hujung sekali. Okey, kita tengok. Okey, nak cuba soalan yang mana? Yang senang sikit. Yang ni hot cool prep ni tadi. Okey, nak cuba yang mana? Nak cuba yang ini ke? Yang ini ke? Okey, mana yang best ya? Okey, nak cuba yang mana? Tengok soalan ni lebih kurang sama saja semuanya. Okey. So dekat sini. Okey. Ada 4 soalan, 5 soalan. 5 soalan. So kita cuba untuk hari ni, kita cuba tengok soalan yang inilah. Yang pertama saya tunjukkan dulu bagaimana nak buat. Okey. So, nampak tak? Ke tak nampak? Okey. Pahang 2017. Okey, Pahang 2017. Oh, semua orang tengok soalan Pahang 2017. Okey. So, soalan dia. Okey, soalan dia kata Rajah 7.1. Okey, Rajah 7.1 dan 7 menunjukkan bahan A dan bahan B. Okay, baca betul-betul. Okay, kalau dapat saja soalan esei, dapat saja soalan esei, tolong ya baca. Jangan tengok, tak naklah jawab. Susah soalan macam ini. Jangan ya. Okay, Pahang 2017. Okay. Dia ada bahan A dan bahan B digunakan dalam kehidupan. Ini yang tadi kita buat projek tadi. Pek panas digunakan bahagian yang cedera secara terapi fizikal dan pek sejuk untuk tahan sakit. So ini ada pek panas dan pek sejuk. Pek panas, hot, cool pack. Cool pack. Ni pek panas dengan pek sejuk lah. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay. Berdasarkan 7.1. Okay. Berdasarkan 7.1 dia kata. Okay. Bandingkan. Okay, dia suruh banding. So kalau dia kata banding, tolong buat dalam bentuk jadual. Okay, tolong buat dalam bentuk jadual. Okay. Kalau kamu jumpa ni, buatkan dalam bentuk jadual. Okay. Pertama, apa yang dia nak? Jenis tindak balas. Okay. Yang kedua, okay, dia nak perubahan suhu, perubahan jumlah kandungan tenaga, pembentukan dan pemecahan ikatan dan contoh tindak balas. Okay, dapat sahaja soalan macam ini, buatkan jadual. Okay, so nak buatkan jadual, okay, semua orang buka buku fotostat ya. Muka surat 69 bahagian esei. Okay, semua orang buka ya, anak-anak semua yang ku sayangi. Okay. Okay, soalan ini. So macam mana kamu nak jawab soalan ni? Okay, nak jawab soalan ni dia suruh banding. Okay, soalan tadi soalan nombor apa? Soalan Pahang kan? So Pahang 2007 tulis kat sini. Okay, nombor 7 kan? So Pahang 2017. Okay. Soalan nombor 1. Okay, dia suruh banding. Bila dia suruh bandingkan, kamu buat dalam bentuk jadual. Okay, buat jadual. Dia ada pack 1 dengan pack 2. Okay, buat jadual. So, okay, apa tadi cikgu pun dah lupa apa soalan ni. Bahan banding tindak balas yang berlaku dalam bahan A dan bahan B dari segi jenis tindak balas. Okey. So, kamu nak bezakan antara bahan A dengan bahan B. So, bahan A dengan bahan B. Okey, kemudian yang ini apa aspek yang kamu nak bandingkan. Okey, dah siap. Okey, kemudian kamu yang pertama kata jenis tindak balas. Okey. Jenis tindak balas kan? Dia nak jenis tindak balas. So, jenis tindak balas. Okay. A tadi pack panas.
So pack panas maksudnya kamu akan menghasilkan bahan tersebut panas. Haba akan dibebaskan. So haba akan dibebaskan, kamu akan berasa panas. So itu adalah tindak balas exothermic ataupun tindak balas endothermic. Siapa-siapa dah jawab? Tindak balas Exothermic. exothermic. So ini adalah tindak balas exothermic. Okay, so yang satu lagi adalah tindak balas endothermic. Okay, dah siap yang itu? Okay, jenis tindak balas dah. Okay. Kemudian, okay, dah jenis tindak balas. Contohnya macam inilah kan, exothermic. Siapa masih lagi tak faham? Okay, contohnya tadi kamu ambilkan satu larutan. Okay, ambil larutan. Yang mana larutan tu bila kamu sukat suhu dia semakin meningkat. Bila suhu meningkat maksudnya haba dia akan keluar. Okay, haba dia akan keluar. So bila haba dia keluar maksudnya saya bagi haba kat kamu. Bagi haba. Apa kamu rasa? Kamu akan rasa panas. So udara yang kat luar ni ke sekeliling ni, okay, suhu di sekeliling dia akan rasa panas. Okay, so kena tahu ya exothermic. Okay, exothermic. So lagi satu. Okay, apakah change perubahan tenaga, betul ke? Temperature change ataupun perubahan suhu. Ya Allah. Perubahan suhu. Okay, perubahan suhu. So perubahan suhu kamu cakaplah jumlah tenaga, kandungan tenaga. Okay. Okay, cikgu ini macam mana cikgu? Yang ini. Aras tenaga kamu kan? So aras, ikut kepada aras tenaga kamu ni, kamu dah belajar. Okay. Bahan tindak balas lagi tinggi berbanding dengan hasil tindak balas. So jumlah tenaga, tengok cikgu eja tenaga pun macam orang tak betul. Okay, tenaga, kita tulis betul-betul, slow-slow hari ni kita belajar. Okay, jumlah tenaga, bahan tindak balas lebih tinggi berbanding jumlah tenaga jumlah kandungan tenaga. Sebab cikgu tengah jawapan ni dalam English, so cikgu tengah translate. Okay, jumlah kandungan tenaga hasil. Okay, kita nak hasil tindak balas lebih rendah. Cikgu, tu perubahan suhu ke? Perubahan suhu. Maaflah tulisan sekejap ya. Cikgu buat cantik-cantik sikit. Perubahan suhu. Temperature change, perubahan suhu kan? Perubahan suhu. Okey. Okey. So, kalau endothermic, lawan dia lah. So, kamu cakap dah sini. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lagi rendah berbanding jumlah tenaga hasil tindak balas. So, nanti kamu buat. Okay, yang ini kalau kamu lukis dia punya tu, dia bawa yang ini bahan kan, lagi rendah dia punya jumlah tenaga berbanding dengan hasil. Kalau cikgu tak tunjuk, kamu tak akan buat nanti. Saya risau. Ada pelajar yang rajin, ada pelajar kena cakap
kena buat, kena tengok betul-betul. Okay, jumlah kita tak sama, kadang-kadang suasana kat belajar kat rumah kita ada yang bising, ada yang tak selesa. So kita cuba, saya cuba nak bantu kamu. Mana yang saya boleh tolong, saya tolong. Okay, balas lebih tinggi. Okay. Ini bukan perubahan suhu lah Syamil, yang ini bukan perubahan suhu. Yang ini untuk, alamak sorry, perubahan tenaga. Sorry ya, perubahan, padang balik ya, jumlah kandungan tenaga. Baru betul, perubahan jumlah tenaga. Okay, yang kedua tadi cikgu dah skip lah. Perubahan suhu cikgu dah skip. Perubahan suhu. Kalau perubahan suhu dekat sini, suhu meningkat. Ini suhu menurun. Baru betul. Maaf lah tulisan cikgu tak cantik. Okay, dah ya. So siapa tak dapat, boleh snap gambar. Lepas tu nanti ataupun tengok kat video ya. Cikgu nak tambah lagi satu slide. Okay. Okay, kemudian kita buat untuk pembentukan ikatan, perbezaan untuk pembentukan ikatan dan pemecahan ikatan. Okay, apa yang beza dia pembentukan ikatan dan pemecahan ikatan? Okay, kalau untuk exothermic, haba dibebaskan, semasa pembentukan. Pembentukan ikatan lebih besar daripada haba diserap semasa pemecahan ikatan. So maksudnya masa haba tu, masa pembentukan ikatan, haba yang dibebaskan lagi besar berbanding haba yang diserap semasa pemecahan ikatan. Nanti cikgu tulis apa dia punya formula dia. So yang ini pula haba dibebaskan, semasa pemecahan. Pemecahan ke pemutusan? Bond breaking tu bahasa Inggeris dia apa Pemecahan kan? Pemutusan, breaking. Pemecahan, break is lebih besar daripada haba dibebaskan.
semasa pembentukan ikatan. Okey. Maksudnya apa tadi? Apa yang kita Cikgu, Ya, bukan ke kalau endotermik haba yang diserap? haba yang diserap. Dirilis haba yang diserap. Haba yang diserap semasa untuk memutuskan ikatan dalam bahan tidak balas lebih besar. Haba yang diserap semasa pemutusan ya, bukan pemecahan ya. Untuk haba yang diserap diserap. untuk memutuskan. Haba yang diserap semasa pemutusan lebih besar ke lebih kecil Lebih besar. daripada haba diserap semasa pembentukan. Page berapa? 119. 119. Sebabnya skema ni bukan betul pun. Okay, 119. Okey, kita tengok 119. Yang ini. Tadi yang ini. Baru betul. Tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Ya betul. So padam ni balik. Okay. Nampak sikit. Misalnya yang ini. Haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebaskan. Okey, dia berbanding tenaga haba yang dibebaskan. Diserap. So yang tadi tu dia salah lah. Bahagian yang ini dibebaskan, diserap. So maksudnya tenaga haba dibebaskan. Haba dibebaskan. Okay. Pembentukan ikatan. Okay. Haba diserap memutuskan ikatan. Ini adalah exothermic. Okay. Kalau endothermic, okay, haba diserap memutuskan ikatan lebih besar berbanding tenaga haba dibebaskan. Dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Okay, so yang ini kita buat tanda dia adalah lebih besar. Okay. Maksud kat sini, masa pemutusan ikatan untuk endothermic, haba akan diserap. Haba yang diserap tu lebih besar daripada tenaga haba yang dibebaskan untuk pembentukan ikatan. Kalau untuk tindak balas exothermic, haba yang dibebaskan
semasa pembentukan ikatan. Kita nak bentuk ikatan. Kita nak bentuk ikatan masa exothermic, haba dibebaskan. So dia punya haba dibebaskan masa nak bentuk ikatan tu lagi besar daripada haba diserap untuk kamu putuskan ikatan. Kamu nak putuskan, haba diserap tu lagi kecil berbanding haba dibebaskan. Okay, saya ulang balik sekali. Untuk endothermic, haba yang diserap. Endo kan, tadi Kapu kata haba diserap. So haba yang diserap, nak putuskan ikatan lebih besar daripada tenaga haba dibebaskan. Untuk pembentukan ikatan. So tadi dia punya skema tadi salah lah. Cikgu pun pakai salin je. Terima kasih. Terima kasih. Tadi siapa nak jual? Aina? Kan? Ain? Kan? Okay. So, terima kasih untuk teguran yang tadi. Okay. So, tengok buku teks. Okay. Apa-apa pun kamu punya tu mesti kamu kena ikut buku teks. Okay. Yang kedua, dia suruh kamu bezakan contoh. So, nak bezakan contoh kamu bagilah. Okay. Untuk contoh exothermic, peneutralan ke, pembakaran ke, kalau endothermic, kamu cakap garam amonium dilarutkan di dalam air. Garam amonium dilarutkan di dalam air. Penat hari ni kita kalau kamu tengok kan gambar ini kan, ini kita nak putuskan ikatan. So, kalau kita nak putuskan ikatan, tampak tenaga yang diserap tadi, tenaga haba yang diserap tadi lebih tinggi. Okay, so untuk yang ini tenaga haba yang dibebaskan adalah semasa pembentukan ikatan dia adalah 2 kali daripada 432 daripada yang ini. Okay. So, ikut je apa yang saya tulis kat sini. Okay. Kemudian, tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap, bukan. Okay, yang ini. Dah siap? Okay. Gambar rajah. Okay, tenaga menunjukkan tindak balas antara serbuk magnesium 100 cm padu. So gambar rajah ini dia ada, kalau yang ini senang sebabnya calculation sahaja. Okay, so kamu tengok kepada sini, so kita cubalah ya. Dia bagi kat sini haba pembakaran dia adalah delta H dia adalah negatif 105 kilojoule. Okay. Yang mana dia punya molarity ataupun kepekatan dia adalah M dia adalah 0.5. Isi padu dia adalah 100. Okay, 100. So hitungkan perubahan suhu. So dia nak perubahan suhu. Okay, bila dia nak perubahan suhu maksudnya dia nak theta. Okay, dia nak theta. Dia dah ada delta H kat sini. So nak dapatkan yang pertama, kamu kirakan dulu berapa bilangan mol. Okay, bilangan mol untuk cuprum sulfate. Cuprum sulfate. Okay. N sama dengan MV over 1000. So 100 kali 0.5 bahagi 1000. So kamu akan dapat 0.05 mol. Okay, dah siap. Okay, dah dapat bilangan mol untuk cuprum sulfate. Okay, kirakan H. So kamu tahu bahawa delta H sama dengan Q bahagi N. So nak dapatkan perubahan haba, heat change pula, perubahan haba. Okay, perubahan haba sama dengan N. 0.05 kalikan dengan delta H ni. 105 kilojoule kat sini ya. So kamu akan dapat 5250 joule. Okey, tukarkan. So dah dapat itu, masukkan ke dalam nak dapatkan theta. So Q sama dengan MC theta. So nak dapatkan theta, so Q kamu adalah 5250 bahagikan dengan M. M kamu 100. So 100 kali 4.2. Okey, berapa?
kali 4.2. 5250 dapat tak? 12.5 Celsius. Okay, betul ke? Betul ke? Betul. Betul. Okay. So, yang ini untuk ini. Aduh. Kalau kamu tengok kan soalan termokimia yang mula-mula ni mesti dia akan tanya exothermic, endothermic. Yang B nanti baru dia akan tanya kamu untuk apa namanya calculation. Okay, untuk pengiraan. Okay, kita tengok C. Okay, C ni pula adalah haba peneutralan. Okay, so haba peneutralan. So dekat sini dia pakai asid X dan asid Y. So asid X ini dia larutkan dua-dua sama larutan natrium hidroksida, tapi haba peneutralan untuk X ni lagi rendah berbanding dengan yang Y. So kalau nampak saja yang ini mesti dia guna perbezaan asid. Okay, mesti ada satu tu asid lemah, mesti ada satu tu asid kuat. Okay, so untuk soalan C1, so siapa yang boleh bagi saya apa asid kuat, mana satu asid kuat, mana satu asid lemah. Dia kata nak contoh. Contoh tu maksud kamu namakan dia. So semalam dah belajar kan masa essay question tu, soalan essay semalam yang asid dengan base. So siapa agak-agak boleh jawab? Apa X, apa Y? Nuraini boleh jawab tak? Apa X, apa Y? X tu asid sulfurik. Asid sulfurik. Kemudian kalau Y? Betul ke asid X tu asid sulfurik? Kamu tengok dia punya haba dia. X asid ethanoik, Y asid hidroklorik. Okey, boleh? So kena tengok ni. Nampak tak haba dia lagi rendah kan? So haba lagi rendah maksudnya dia asid lemah. So asid lemah kita bagi contoh yang semalam cikgu kata ada satu je. Kau tulis je ini. Tak payah kau nak asid karbonik ke apa ke, kau tulis ethanoik. Selamat hidup dunia akhirat. Okay, asid ethanoik tak ada akhirat. Okay, asid ethanoik. Okay, Y tu asid kuat. So kamu kiranya kerai ni dia twist lah. So itu dah careless lah kiranya ya. So kita cuba yang ini asid kuat. So asid hidroklorik. Okay, boleh tak saya nak namakan asid yang lain? Boleh? Asid nitrik ke, asid sulfurik ke, boleh. So ini 2 markah. Okay, soalan yang bawah ni dia release sikit. Tak adalah susah macam yang atas tadi. Okay, dengan menggunakan nama asid X dan Y, huraikan eksperimen untuk menentukan haba peneutralan dan langkah pengiraan. Okay, nak kira ini kena tengok video dulu lah. Nak tengok ini kena tengok video dulu. Cikgu sebenarnya dah ada video. Tapi cakap lagi cikgu tuliskan. Tapi kat sini dia kata sertakan langkah pengiraan. Bagaimana yang ini yang kamu tak tahu tu nanti. Yang ini yang akan jadi kesalahan. Okay, kesalahan kepada kamu. Okay, sebelum kita habis nanti kita tengok satu video untuk haba-haba ni ya. Okay, untuk dia kata nak 10 markah ya, soalan tadi 10 markah. So nak dapatkan 10 markah, okay, kamu tuliskan prosedur dia yang pertama. Okay, prosedur yang pertama ukur. Okay, ataupun sukat. Okay, ukur. Okay, saya nak 50 cm padu. 0.1 mol. Kena tulis. Yang ini cikgu nak ajar macam mana nak jawab section C. Bahagian C ya. Okay, asid. Asid apa tadi kamu kata? Asid kamu nak X dulu ke Y dulu? So terpulanglah. Okay. Asid tadi asid ethanoik kan? Asid X. Okay, kamu tulis asid X pun tak apa. Okay. Dan tak nak lah cikgu nak namakan lah asid ethanoik. Dan ukur ataupun sukat. Ukur macam tak best lah. Sukat lah ya. Perkataan ukur. Sukat. Maaf je saya baru nak guna term bahasa Melayu. Okay, sukat ataupun ukur. Okay, yang ni kalau boleh samakan dia punya apa namanya molarity dengan dia punya kepekatan dengan dia punya isi padu. So larutan NaOH. Okay, dah 2/4 kemudian kamu tuangkan asid ethanoik
dan larutan. Ni larutan tengok. Larutan pun jadi tertinggal. Larutan. Ni pun larutan. Okey, pastikan cikgu isi padu dengan kepekatan tu wajib ke cikgu? Wajib. Okay, kepekatan dengan isi padu wajib untuk kamu letakkan. Larutan NaOH ke dalam cawan polistiren. Okey. Nombor 3. Okey. Record. Okey, rekodkan suhu awal. Kedua larutan. Okay, maksudnya satu asid etonaik letakkan dalam cawan polistiren, satu lagi dalam cawan polistiren juga. Okey, kemudian rekodkan dua-dua suhu tadi, dah kamu rekodkan, kamu campurkan. Campurkan kedua-dua larutan. Okay, kedua-dua larutan bersama-sama. Okay. Kemudian nombor 5, pekacau. Kacaukan larutan. Kacaukan campuran larutan tadi. Okay, campuran larutan. Okay, dah kacau. Kamu ambil ataupun rekodkan suhu tertinggi. Okay. Kemudian dah record. Okay, dah siap rekodkan suhu tertinggi. Yang ini yang penting, pengiraan. Kan dikata tadi, buatkan pengiraan. So, pengiraan yang kamu kena buat, yang pertama kamu cakap suhu awal dulu. Suhu awal asid etanoik. Cikgu nak letak berapa cikgu? Kau letak je lah simbol T1. Celsius kena unit. Kemudian suhu awal KOH. Ni kau letak T2 Celsius. Lepas tu kau kira pula suhu tertinggi. Okay, letak juga simbol juga sebab kamu tak buat eksperimen mesti. Ingat, kamu tak buat eksperimen, so kamu letakkan simbol dia. Yang ini, okay, kalau untuk pengetahuan kamu tahun lepas ada masuk okay, T3 Celsius. So perubahan suhu. Okay, perubahan suhu. So nak dapatkan theta maksudnya T3 tolak T3 tolak T2 tambah T1. T2 tambah T1 bahagi 2. Celsius. So berapa kamu akan dapat theta Celsius. Betul kan? Suhu awal 2 tu kamu tambahkan bahagi 2 kan? So T highest tolakkan dengan suhu awal. Dah siap ke? Belum. Belum lagi siap. Okay, so yang nextnya adalah, okay, panjangnya. Okay, so maksudnya, okay lah. Okay, step nombor 8. Okay, kirakan bilangan mol. Saya nak ajar kamu macam mana nak buat bahagian C je. Nanti kalau keluar, senang kamu dah ada pengalaman. So nak dapatkan, so untuk 1 mol kan, so untuk 1 mol kamu kirakan dia number of mol N sama dengan MV over 1000. So 1 mol M. Nah ini kirakan bilangan mol KOH. So 1 mol, tadi kita guna 1 mol ke 0.1 mol? 0.1 0.1 cikgu pakai tadi 50. Okay, bahagikan dengan 100. 1000. So cikgu akan dapat, yang ini terpulang kepada kamu punya bacaan. Kalau kamu punya volume isi padu kamu tu 100, kamu kalikan dengan 100. Kalau kepekatan kamu 1 lah. So tengok kepada kamu punya tu. So 0.1 kali 50 bahagi 1000. So kamu akan dapat sini 0.005. 1, 2, 3 mol. Okay, dah dapat situ. So nak kirakan nombor 9 Q. Q ni perubahan haba. So Q sama dengan MC theta. So M kamu tadi, kamu guna isi padu dia 50 kan? Tambah 50 kalikan dengan C.
AC kat kamu, kalau kamu tu dah tulis. Kalau kamu tak nak tulis, kamu tulis apa nama 4.2 tu. 4.2 kilojoule G C C negatif 1 kan, kalikan dengan theta. So kamu akan dapat 100 kali dengan 4.2. 100 kali 4.2. So kat sini, ini yang ini terpulang kepada berapa kamu punya isi padu So 420 joule. Theta. Jangan lupa buat theta sebab theta tadi kamu tak ada nilai. Okey, dah dapat situ. Okey, nak kirakan haba peneutralan kamu. Ni dah last dah. Okay, ni point nombor 10. So haba peneutralan delta H sama dengan 100 tambah 100. Kenapa pula 100 tambah 100? Oh, maksudnya dia tak kira yang tu. Okey, tak ya. So yang ini 420 theta joule bahagikan dengan mol. 0.01 mol. Cikgu, ini cikgu tak tukar dulu ke kilojoule? Ya tak ya. Tukar dulu kilojoule. So kalau cikgu nak tukarkan kepada kilojoule ni 1, 2, 3. 0.42 theta kilojoule. Tak pernah jawab soalan macam ini kan? So ini pengalaman lah. So kamu kira lah. So sini cikgu tukar juga. Dapat 0.42 theta kilojoule. So bahagi 1000 bahagi 0.01. So kamu akan dapat 42 theta. Kau jangan lupa theta tu pula. Theta kilojoule mol negatif 1. Oleh sebab tadi tindak balas tadi exothermic, so letakkan negatif. Okey, dah siap. Dah, pukul 2 dah. Oi, penat. Okey, so itu adalah kerja kamu. Dah siap dah. Soalan esei saya dah jawabkan. Okey, harapnya kamu boleh faham dan ingatlah macam mana nak jawab esei. Semua tadi saya minta maaf ya, yang tadi tu saya ada tersilap untuk pembentukan haba, pembebasan haba, masa breaking and formation untuk pembentukan dengan pemutusan. Okey, so kerja sekolah kamu satu je. Okay, satu je. Tolong buatkan soalan Penang ni. Okay, tolong buatkan soalan Penang. Penang ke? Macam tak best kita buat soalan lain Kita cuba soalan yang belakang sekali tadi. Yang ini. Yang ini. So cuba buat soalan. Okay, semua soalan Penang 2017 seksi nombor 7. Yang ini kerja untuk hari ni lah. Penang 2017 seksi nombor 7. So kiranya tugasan hari ni dah siap. Tapi tugasan untuk yang kerja tambahan ni tolong buatkan. Okey, so boleh ya? Penang 2017 seksi nombor 7 upload dalam Google Classroom. Okey, itu saja, dah lapar dah perut. Jom kita sembahyang dan kita makan. Okey, ada apa-apa soalan boleh PM cikgu. Okey, so jumpa lagi untuk lain hari. Okey, sebelum tu jangan keluar lagi ya. Cikgu nak tulis nama. Tak. Kamu isikan kehadiran. Saya takut nanti saya tertinggal. Okey. So ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada, Ego. Tak sabar nak makan. Kalau